Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bida'watihi ila yaumin la raiba fihi. Amma ba'd. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. InsyaAllah SWT Muzakir selaku kursi majlis, para pensyarah dan juga staf Quizem, seluruh jawatan kuasa MPM, seluruh mahasiswa, mahasiswi Quizem rahimakumullah. Pertamanya, sebelum kita memulakan sesi pembentangan fiqh mazhab Syafi'i, cara bagaimana kita berinteraksi dengan mazhab Syafi'i dalam konteks di Malaysia. Jadi sebelum kita meneruskan, jadi sebaiknya bagi mereka yang tidak bermasalah dengan line internet, maka ada baiknya tidak semata-mata memberikan dia punya nama dan gambar sahaja. Maka segi baiknya dipaparkan sekali video supaya interaksi di antara ana dengan antum semua wujud. Pertama, kita dah jauh. Kita jauh daripada fizikal. Maka kejauhan daripada fizikal itu jangan dijauhkan lagi. Jangan dijauhkan lagi dengan ditutup skrin tu. Melainkan pada yang bermasalah dengan skrin ataupun yang bermasalah dengan line. Okey, alhamdulillah, tajuk kita pada pagi ini melibatkan bagaimana kita berinteraksi dengan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita sorot pada perkara melibatkan keadaan di Malaysia. Ini satu perkara yang sangat penting untuk antum fahami. Dalam mempelajari fiqh mazhab Syafi'i, SEM 1 kita belajar fiqh mazhab Syafi'i daripada perkara melibatkan ibadat. Masuk ke SEM 2 kita mula mendalami dalam perkara seterusnya melibatkan munakahat sampailah kepada jinayat. Jadi kita belajar fiqh itu berdasarkan kepada fiqh mazhab Syafi'i. Bagi siapa yang belajar tentang perundangan Islam, yang belajar perundangan Islam, maka tidak menjadi masalah, sebab bila belajar perundangan Islam mereka akan belajar satu perkara melibatkan apa yang disebut sebagai proses daripada syariat kepada tasyri' dan seterusnya kepada taknin. Syariat, tasyri' dan taknin itu perkara yang sangat penting untuk diketahui. Kalau tak tahu perkara ini, inilah yang menyebabkan masalah yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar yang memahami fiqh tapi tidak mampu membumikannya. Dia belajar fiqh tapi tidak mampu aplikasikan. Belajar fiqh tapi tidak mampu dibumikan, direalitikan. Oleh kerana dia tidak mampu membumikan, maka dia dikebumikan awal. Antum akan dikebumikan. Ilmu tu akan mati.
ilmu fiqah tu akan mati sebab tidak dapat diamalkan. Maka sebab itulah kena faham tentang ilmu fiqah dan cara bagaimana direalisasikan pengamalannya di Malaysia. Di Malaysia, sebuah negara yang berundang-undang. Bila sebut Malaysia, dia sebuah negara yang berundang-undang. Maka bila Malaysia sebuah negara undang-undang, maka ada perkara yang perlu diambil tahu. Termasuk dengan pengamalan mazhab Syafi'i. Jadi sebelum anda masuk kepada pengamalan mazhab Syafi'i dengan undang-undang, sambil ramai lagi nak masuk, menunggu ramai lagi masuk, sekarang baru 36 orang, dan mana yang boleh buka video, lama dah anda tak tengok pelajar-pelajar kuizum ni. Apa kembangan diorang kan, semakin membesar ke, semakin dan semakin macam-macam lah makin dia. Jadi yang muslimat kalau segan tak apa, pakailah face mask kalau segan, ataupun pakai sipi-sipi je, tengok separuh je dekat tu kan. Dalam bab ilmu ni tak ada apa-apa, dia melibatkan perkara yang mendapat keringanan. Jadi anda bawa daripada surutan sejarah dalam tempoh 10 minit ni ataupun 15 minit, atau tengoklah kadang tengok pada sudut sejarah. Sejarah mazhab Syafi'i di dunia, di alam Melayu. Alam Melayu, bukan di Malaysia aja, di alam Melayu. Islam telah sampai ke alam Melayu ni semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada kurun pertama. Pada kurun pertama, mereka telah pun melalui kawasan-kawasan laluan Spice Road. Islam telah berdagang dengan Cina sebelum lagi zaman Rasulullah. Sebelum zaman Rasulullah, Islam telah berdagang dengan negara Cina. Negara Cina tu nun sebelah sana, Arab nun sebelah sana. Dua tempat berbeza. Dia nak pergi ke Cina, dia kena lalu dua laluan. Sama ada Spice Road atau Silk Road. Silk Road itu laluan sutera, dia akan masuk melalui padang pasir apa semua, laluan padang pasir, maka sangat berbahaya. Sampailah ke Cina. Yang kedua, Spice Road, iaitu laluan sutera, dia akan pergi ke Cina melalui tanah Melayu. Jadi bila melalui tanah Melayu ni, dia akan pergi menggunakan angin monsun barat daya. Zaman dulu tak ada enjin motorbot diesel ke arang batu, tak ada. Maka dia guna angin monsun barat daya, tolak dia dengan kapal dia sampai ke Nusantara. Dia akan rehat situ 3 hingga 4 bulan. Untuk apa? Untuk dia dapat angin baru menolak dia ke China, angin timur monsun timur laut. Tu kita sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap sejuk, sekejap panas. Tiba-tiba zaman musim hujan, habis musim hujan datang musim panas. Sebab kita ada angin monsun. Angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Jadi dia kena menunggu 3 bulan lagi untuk angin tu tolak dia ke China, angin monsun timur laut. Maka 3 bulan tu dia rehat. Jadi perjalanan dia ke Tanah Melayu ni sampai sini, kenapa berhenti di sini? Sebab sinilah tempat pertemuan dia nak tukar angin tu. Maka dia menetap di kawasan ni 3 hingga 4 bulan. So di manakah kawasan dia menetap? Kawasan dia menetap ialah kawasan yang paling awal dia berjumpa. Kalau awak bayangkan peta Nusantara ni, dia akan datang Tanah Arab, dia akan jumpa 2 tempat. Sama ada dia berjumpa dengan, kalau ikut pesisir pantai, dia akan berjumpa dengan Kedah, iaitu ada Gunung Jerai. Gunung Jerai tu nampak daripada laut. Sebab itu satu je gunung yang ada tepi pantai. Maka mereka akan pergi ke Gunung Jerai dan singgah di Gunung Jerai. Duduklah di kawasan Gunung Jerai itu selama 3 hingga 4 bulan. Maka dia berdagang dengan orang tempatan, dapatkan barang-barangan untuk pergi ke China. Jadi bila mereka ikut laluan yang jauh daripada pantai, mereka akan jumpa Sumatera Utara.
Sumatera Utara, kalau dulu disebut sebagai Barus. Barus. Jadi Barus ni ialah kawasan Sumatera Utara. Maka di situlah disebut sebagai Kapur Barus. Sebab apa disebut Kapur Barus? Sebab kapur itu berhimpun semuanya di Barus semenjak sebelum Islam lagi, semenjak zaman dulu, zaman Fir'aun lagi dah 4,000 tahun dulu, semua barang-barang kapur tadi dihimpun kat Barus. Sebab Baruslah tempat persinggahan orang-orang Arab. Jadi orang Arab akan ambil kapur di Barus, maka dinamakan Kapur Barus. Kapur Barus ni kalau buat mandi mayat dan sebagainya lah, Kapur Barus. Dan itulah benda yang ada dalam Quran, antara bahasa Melayu yang ada dalam Quran, iaitu tentang Kapur Barus. Dalam Quran, wa mizajuha kafura. Kafura itu kalimat Melayu yang ada dalam Quran, itu Kapur Barus. Kafura. Kafura itu ialah bahasa Melayu. Kenapa ada bahasa Melayu? Sebab orang Arab dah bersama orang Melayu lama dah, sebelum Islam lagi. Antaranya mereka berdagang mengambil kapur barus yang datang dari tanah Melayu. Tak ada tempat lain kapur barus. Jadi nak beritahunya hubungan tu dah ada sebelum Islam. Bila masuk Islam, mereka datang bersama dengan agama. Mereka duduk situ 3 hingga 4 bulan, buat apa? Buat benung aja. Tak. Dia menyebarkan agama dia. Bila sampai zaman Rasulullah, mereka menyebarkan agama Islam. Maka akhirnya berlakulah penyebaran agama Islam. Jadi bermula zaman Rasulullah, Islamkan orang-orang Yaman. Orang Yaman ni orang yang berdagang di lautan. Adapun orang-orang Hijaz, dia berdagang, terutama golongan Quraisy, dia berdagang di sepanjang kawasan-kawasan Hijaz. Itu yang Allah sebut dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah sifatkan tentang keperangai orang-orang Quraisy ni, dia ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka ni syita pergi ke selatan, sebab selatan panas. Musim syita pergi selatan berdagang. Musim panas pergi utara berdagang ke Syam. Itulah orang di Hijaz, mereka berdagang. Tapi orang di pantai macam mana? Quran tak sebut. Maksudnya Quran suruh cari sendiri. Kalau orang di padang pasir berdagang, orang yang di pantai pun berdagang juga. Maka yang pantai ini mereka berdagang di laut. Yang di tengah-tengah padang pasir berdagang di padang pasir. Maka yang di laut, yang tepi pantai ialah orang-orang Yaman. Mereka berdagang di laut. Maka mereka ialah pelaut-pelaut yang hebat. Hebatnya pelaut mereka, perjalanan laut mereka pergi sampai ke negeri China. Pergi sampai negeri China. Dan pemergian mereka ke negeri China melalui Nusantara. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka bawa sekali Islam. Bahkan selepas itu memang dihantar umbalik-umbalik Islam. Pada zaman Sayyidina Osman, sebanyak 11 kali ekspedisi ke China yang melalui Nusantara. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, memang telah dihantar misi-misi untuk mengislamkan Nusantara. Tapi berjaya hanya pada zaman Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Aziz berjaya mengislamkan beberapa kerajaan. Antara kerajaan Kalinga di Jawa dan kerajaan Zabaj ataupun Srivijaya. Siapa daripada pelajar yang akan ke Palembang, maka dia lebih senang berjumpa dengan kerajaan Zabaj. Pergi ke Palembang nanti, dia ada sungai Musi. Itu sungai dari zaman dulu tu. Itulah sungai yang disebut sebagai kerajaan Zabaj atau kerajaan Srivijaya. Maka kalau pergi ke Palembang, ingat, jangan mengayau tak tentu hala je. Pergilah ke Bukit Seguntang. Bukit Seguntang tu ialah tempat permulaan segala-gala kerajaan Melayu bermula di situ. Ada tempat yang hebat. Kalau sampai ke Palembang, tak sampai ke Bukit Seguntang, maka tak payahlah datang Palembang. Dia menghabiskan beras saja mengaji. Sebab dia mengaji tidak sama-sama mengambil apa yang ada di setempat dengan dia. Jadi tempat dia tempat yang hebat, Srivijaya.
Tapi Sriwijaya itu berjaya diislamkan zaman Omar bin Abdul Aziz. Maka siapa pergi Palembang, ingat pesanan, jangan lupa merayau ke tempat-tempat bersejarah. Pergi ke Bukit Seguntang, tengok tempat permulaan kerajaan Melayu, tempat lahirnya keturunan Parameswara, tempat turun Iskandar Zulkarnain dan Raja-Raja Melayu sampai ke hari ini. Keturunannya masih lagi ada, iaitu Sultan Perak. Dan begitu juga dengan Kubu Hantuah. Kubu Hantuah juga ada di Palembang. Nak pergi. Habis Ustaz, yang kat Melaka tu apa? Kat Melaka tu Kubu Mamak mana, kita tak tahu. Jadi yang dekat Palembang tu lah kubu yang setakat ni paling menepati, yang telah dikaji oleh UPM. Pergi sana. Kalau nak jumpa korin dia, senang je. Ada cara dia. Cara macam mana nanti dulu. Dah sampai sana, telefon video call kat saya. Saya bagi tahu. Okey. Jadi nak bagi tahu ni, rapatnya kita dengan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i itu datang pada selatan, daripada selatan. Daripada zaman Rasulullah dia sampai dah. Dan Imam Syafi'i ialah pembantu governor. Imam Syafi'i ni bukan seorang yang cerita pasal halal haram, itu fiqh ni fiqh. Tidak, dia juga seorang pekerja. Dia merupakan setiausaha politik ataupun setiausaha kepada Gubernur Yaman. Menjadi setiausaha pada Gubernur Yaman, jurutulis. Pada zaman tu siapa jadi jurutulis dia hebat. Maka kerjayanya sebagai setiausaha Gubernur Yaman, maka dia menguasai daerah Yaman. Dengan ilmunya, dia mengajar ilmu di daerah Yaman dan dia menguasai masyarakat Yaman, sampaikan Yaman itu menjadi base utama mazhab Syafi'i. Maka bila jadi base utama mazhab Syafi'i, maka berlakunya satu perkara yang menyedihkan umat Islam, iaitu fitnah Alawiyin. Fitnah golongan Syiah mempergunakan Alawiyin untuk memberontak melawan kerajaan Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ketika itu bawah Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid telah pun menangkap 10 orang tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Alawiyah, termasuklah Imam Syafi'i. Maka 9 orang dibunuh. Tinggal seorang yang tak dibunuh. Siapa boleh jawab? Siapa yang tak dibunuh tu? Siapa boleh jawab? Siapakah? Daripada 10 orang ditangkap, 9 orang dibunuh. Ditangkap 10 orang termasuk Imam Syafi'i. 9 dibunuh. Seorang tak dibunuh. Siapa orang tu? Imam Syafi'i. Tinggal Imam Syafi'i lah. Dia seorang dia yang tinggal. 10 orang ditangkap termasuk Imam Syafi'i. Semua dibunuh melainkan dia seorang tak dibunuh. Sebab dia berjaya meyakinkan. Makinkan Harun al-Rashid dengan jawapan dia dan juga persoalan-persoalan yang dilontar balik pada Imam. Pada Harun al-Rashid. Sampaikan Harun al-Rashid tidak membunuh dia dengan hukuman burah. Bunuh sebab apa? Sebab burah. Bukan zalim. Sebab burah. Bahkan Imam Syafi'i menjadi sahabat karib kepada Harun al-Rashid lepas tu. Jadi member rapat pula. Diberikan kemudahan di istana. Tapi Imam Syafi'i tak berapa betah tinggal berapat dengan pemerintah ni. Maka dia pergi ke Mekah dan kemudian pergi ke Mesir. Jadi bila kita bagi tahu bahawa situ base Yaman tu ialah base mazhab Syafi'i, maka di situlah lahirnya para pendakwah mazhab Syafi'i. Jadi mereka banyak pergi ke alam Melayu, sebab kita bagi tahu tadi orang-orang di kawasan padang pasir, Allah ceritakan mereka berniaga li ilafi Quraisyin tadi. Adapun orang-orang di laut, pinggir pantai, mereka berniaga juga mengikut laluan laut. Mereka berniaga ikut laluan laut. Maka mereka lah orang Yaman yang berniaga ikut laluan laut. Mereka lah yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Ke Nusantara dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Dengan mazhab al-Imam Syafi'i, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab base Yaman tu ialah base mazhab Syafi'i. Antara ulama-ulama yang terawal sebenarnya ada ramai. Tapi kita dah kehapusan
dah hilang bukti-bukti. Kita ada teori je, tapi bukti dah tak ada. Tapi Alhamdulillah, Allah SWT nak beri nikmat kepada umat akhir zaman ni, terjumpa satu bukti yang disimpan sekian lama oleh Allah SWT. Di Tanjung Inggeris ada sebuah kubur dekat dengan makam perkuburan raja-raja, Raja-Raja Kedah di Langgar. Ada sebelah tu Tanjung Inggeris, ada terjumpa, baru dijumpai makam makam Syekh Abdul Qadir Husin Alam Shah. Syekh Abdul Qadir Husin Alam Shah ni asalnya makam dia tak dijumpai ratusan tahun. Usia makam dia dah 1200 tahun dah. Jadi kenapa tak musnah? Sebab dia terjaga. Dia tersimpan di bawah busut. Bila kerajaan nak bersihkan kawasan perkuburan tu, maka diratakanlah semua tanah tadi. Maka bila diratakan, ditolaklah busut tadi. Bila tolak busut ni tempat makhluk halus. Tahu makhluk halus? Bukannya makhluk ghaib lain. Makhluk halus, iaitu banyak ananai. Ananai makhluk halus. Jadi Quizum banyak makhluk halus. Bukannya makhluk ghaib. Makhluk ghaib tu banyak lagi lah. Soalan banyak ke lagi makhluk ghaib dekat Quizum tu. Dia mengaji. Sekarang ni mengaji alam ghaib ni. Alam ghaib. Ana tak nampak Intan, tak nampak Ana. Depan Ana ni kot tengok ni. Ni dia mengaji secara alam ghaib. Yang Bukan nampak alam halus lah. fizikal dia pun ghaib juga. Jadi sekarang pun nampak video dia kan. Itu pun sebenarnya alam ghaib. Jadi Allah selamatkan kubur-kubur ni, rupanya dalam busut tu ada banyak kubur. Kubur yang berusia ratusan tahun. Macam mana kita boleh tahu? Pertama daripada bentuk batu nisan. Setiap zaman ni ada bentuk-bentuk dia. Dan kemudian ni dia ada tarikh yang ditulis pada batu nisan tu. Jadi bila ditengok, dicuci balik, dikaji balik, batu nisan itu yang tertua sekali ialah batu nisan Syekh Abdul Qadir Husin Alam Shah. Tertulis nama dia Syekh Abdul Qadir Husin Alam Shah yang mati pada tahun 921 Masihi. 921 Masihi, sekarang ni berapa? 2021. Cuba tolak. 221 tolak 921. Pada Mak Malat. Cuba tolak berapa? Tinggal 2021921 1100 tahun. 1100 tahun mayat dia bersemadi di bumi Kedah. Bermaksud ulama-ulama daripada Yaman telah sampai ke bumi Kedah 1100 tahun yang lalu. Jadi pada tarikh 291 Hijrah dia dikebumikan. Bermaksud dia sampai ke bumi Kedah sebelum 291. Dia mati 291, mesti sampai sebelum tu. Dia datang daripada Yaman. Yaman tu base mazhab Syafi'i. Dan oleh kerana nama dia ada Shah, bermaksud dia datang ke Yaman dan kemungkinan dia ada campuran keturunan Parsi. Sebab apa? Yaman dulu ialah salah satu daripada cawangan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi ni dia menguasai Parsi lah, Iran. Tapi dia juga ada dia punya kerajaan dia berluas sampai ke Parsi. Jadi memang orang Yaman ni, yang mazhab Syafi'i ni juga ialah orang yang sealiran dengan di Parsi. Di Parsi itu bukan ada Syiah. Sekarang ni Syiah. Dulu ialah penuh dengan ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i. Sebab daripada Yaman lah dia pergi ke Parsi tadi. Jadi Yaman dan Parsi sebelum itu ialah base kepada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dia datang kemungkinan 250 ke atas. Jadi 250 ke atas memang dia di antara ulama-ulama daripada mazhab Al-Imam Syafi'i yang datang daripada Yaman membawa mazhab Imam Syafi'i. Jadi pemahaman Syafi'i itulah mula berada di Kedah. Begitu lama. Semenjak 291 masa hijrah lagi. Samaan dengan 921 Masihi. Tapi belum lagi menguasai negeri Kedah. Bila dia dimakamkan di makam raja, berhampiran dengan makam raja-raja, bermaksud dia somebody. Dia somebody. Jadi
Tak lama lepas tu, bukan tak lama, lama jugalah, 150 tahun selepas itu, barulah datangnya Syekh Abdullah Qaumiri. Dalam bahasa Arab, dia termasuk tulisan Melayu, tulis Syekh Abdullah Qaumiri. Sebenarnya Syekh Abdullah Ghummari. Sadah Ghummariyah ni ialah satu keturunan keluarga ulama yang hebat, iaitu ulama daripada keturunan Ghummari. Jadi Syekh Abdullah Ghummari telah datang ke tanah Melayu daripada Yaman. Maka gelombang kedua datang daripada Yaman. Mereka datang mengislamkan Kedah. Sebelum tu mereka sampai ke Aceh, iaitu di Perlak. Maka mereka telah pun mengislamkan kawasan-kawasan Perlak dan kerajaan di Perlak. Bila Islam kerajaan Perlak, maka kerajaan Perlak antara kerajaan-kerajaan yang hebat. Jadi lepas ni kita cerita Perlak. Sebelum ni cerita dulu tentang Kedah tu. Jadi bila Kedah sampai Syekh Abdullah Ghummari datang ke Kedah, maka dia telah pun mengislamkan Raja Kedah. Dia telah mengislamkan Raja Kedah. Dia datang Syekh Abdullah Ghummari ni, dia mengislamkan Raja Kedah yang ketika itu bernama Praung Mahawangsa. Praung Mahawangsa, dia datang pada tahun 531 Hijrah bersama dengan tahun 1137 Masihi. Itu 1137 Masihi, sekarang ni 2021. Cuba tolak. 2021 tolak 1137. 1137. Pelajar Muamalat mana? 4. Dah 900 dah 904 dah. 904 tahun. 1904 tahun. Hampir nak 100 tahun, 1000 tahun. Hampir nak 1000 tahun. 904 tahun. Kedah telah menerima Islam. Secara beramai-ramai. Sebelum tu di zaman Syekh Husin Abdul Qadir Husin Alam Shah, dia menerima Islam dengan cara penyebaran begitu di kalangan masyarakat awam. Di kalangan masyarakat awam. Kenapa masyarakat awam dah mudah terima Islam ni? Diorang tak ada menyembah agama Hindu ke? Sebenarnya masyarakat awam tidak banyak mengikut agama Hindu. Kenapa masyarakat awam tak banyak ikut agama Hindu? Agama Hindu ni raja-raja dia yang suka. Ada pun masyarakat awam tak berapa suka. Sebab apa? Kalau masyarakat awam kalau ikut agama Hindu, dia akan dipariakan. Maka siapa yang nak dipariakan? Kasta bawah. Maka diorang tak nak. Diorang dah selesa dengan agama Islam. Bahkan sebenarnya raja-raja pun tak semua beragama Hindu. Hanya raja-raja yang datang daripada keturunan daripada belah-belah India tu. Yang datang dengan dia datang daripada India, tu. Tapi kalau raja-raja yang datang daripada Iskandar Zulkarnain, maka raja-raja tu kebanyakannya beragama Dinul Hanif. Itu yang dapat dikesan daripada apa yang dibuat pengorekan cari gali artifak yang berada di Sungai Batu Yan. Sungai Batu Yan, kalau siapa yang datang ke Kedah, orang Kedah apa semua, hampa orang Kedah, hampa tak pergi ke Yan tu, hampa malu lah. Jangan duk angkatlah orang Kedah kalau hampa tak pernah pergi ke Yan. Kena pergi ke Yan. Di Yan tu ada pengerekan yang berlaku yang diorang dah jumpa. Bahawasanya bangsa Melayu sangat hebat, mempunyai ketamadunan 500 tahun sebelum Masihi. Maksudnya 2500 tahun dulu. Dah mempunyai beberapa ketamadunan yang hebat. Jadi bila mereka kaji, mereka jumpalah tamadun peleburan besi yang sangat hebat. Dunia ketika itu tak ada peleburan besi, tapi Melayu dah ada peleburan besi. Tapi bila orang kaji balik semula, takkan dia ada tamadun peleburan besi aja. Ada besar, banyak tamadun peleburan besi dia, berjuta. Dia punya tempat melebur besi tu dijumpai. Mesti ada agama di kalangan mereka. Barulah orang kaji tentang agama. Maka berjumpalah dengan beberapa tempat. Dia buat kaji gali, dia jumpa tempat sembahyang orang zaman tu. Dan tempat sembahyang orang zaman tu tak ada terlibat langsung dengan Hindu Buddha.
Sebab Hindu-Buddha paling awal dikesan sampai ke Nusantara pada abad kedua Masihi. Itu paling awal. Itu kerajaan Salaka Negara. Kerajaan Salaka Negara tahun abad 2 Masihi. Kerajaan Kutai abad 4 Masihi. Itu paling awal. Borobudur lambat. Tahun 8 Masihi. Abad ke-8 Masihi. Angkor Wat lagi lambat. Kurun ke 12 Masihi. Maka semua tu lambat. Lembah Bujang sebenarnya bukanlah sebuah kerajaan dan sebagainya. Dia hanya sebagai petapakan. Petapakan itu semacam tempat persinggahan aja. Sambil orang India datang nak bersinggah 3-4 bulan tadi, kita bincang 3-4 bulan tadi, maka mereka duduk di situ. Mereka buatlah macam surau dia. Itu namanya candi. Dia bukannya satu kerajaan tamadun, tidak. Maka orang-orang Melayu telah pun mengamalkan Dinul Hanif. Agama Dinul Hanif. Itu telah dibuktikan dengan adanya kajian yang terbaru dalam tempoh 25 tahun ini. Ada kajian terbaru menggunakan mitokondria DNA. Ada buku dia yang telah pun ditulis oleh pengkaji saintis kita yang dibukukan oleh UPSI. Dia buat 3 jilid yang mengatakan pada kita punya DNA ni adanya DNA Semitik. Semitik ni ialah DNA yang datang daripada Mediterranean. Pada usia DNA kita ni 5,000 tahun sebelum ni. 5,000 tahun sebelum ni DNA kita bercampur dengan DNA Semitik. Maka di situlah membuktikan secara saintifik bahawasanya keturunan Nabi Ibrahim telah sampai ke dunia Melayu dan bercantum dengan orang Melayu, maka terhasillah DNA Melayu yang tercantum dengan DNA Semitik pada kadar 27%. Maka dalam badan kita ni, walaupun hidung pesek, orang Jawa, orang Bugis, orang apa semua, hidung pesek sebenarnya ada DNA Semitik. Semitik ni orang Mediterranean. Bila tengok usia 5,000 tahun, 5,000 tahun tu ialah, 5,000 tahun dulu ialah zaman Nabi Ibrahim AS. Maka betul lah apa yang nyatakan oleh para ulama, bahawasanya kita ialah keturunan Nabi Ibrahim daripada Qantarah, isteri yang bernama Qantarah. Tapi tak ada bukti. Tapi sekarang ni baru ada bukti setelah 5,000 tahun. Bukti saintifik. Jadi kita lihat kukuh kekuatan tadi. Orang Melayu dah sembahyang, satu namanya sembahyang. Jadi ulama datang biar kalimat sembahyang. Sebab apa? Dia dah ada solat dia. Sembahyang. Dia dah ada puasa. Sebab tu tak dinamakan siam. Dia namakan puasa. Ulama-ulama kita, metodologi dakwah dia, segi bahasa, dia akan teruskan kalimat yang sesuai dengan orang Melayu sekiranya perbuatan tu dah ada pada orang Melayu. Orang Melayu dah ada perbuatan sembahyang, dah ada perbuatan puasa. Yang tak ada ialah zakat haji je. Zakat haji tak ada, maka digunakan zakat dengan kalimat Arabik zakat, haji juga digunakan dengan kalimat Arabik haji. Adapun yang dah ada orang Melayu buat, itu puasa dan juga sembahyang, maka diteruskan. Bahkan yang menariknya, sembahyang orang Melayu hampir sama dengan sembahyang orang Islam. Dia ada berdiri tegak, dia ada rukuk, dia ada telempuk. Telempuk ni, dia ada duduk antara dua sujud tu telempuk. Tapi orang Melayu sebut bertelempuk. Sebenarnya telempuk tu adalah kalimat sembahyang orang Melayu zaman dulu. Bertelempuk. Dan dia ada sujud dia. Dia perbuatan sama, cuma di satu rakaat. Kita ni ada 3, 4, 5, ada 2, 3, 4, 5 kan. 5 mana ada 4 aja. 2, 3, 4 kan. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Jadi itu sejarah. Jadi nak bagi tahunya dah sampai tanah Melayu ni daripada zaman dulu lagi. Sampailah kepada Islam masuk, sampai kepada Syafi'i masuk ke Nusantara ni. Bila Syafi'i masuk ke Nusantara, dia dah bermula pada zaman Imam Syafi'i, iaitu Imam Syafi'i wafat 205. Bila Imam Syafi'i wafat 205, maka anak-anak murid dia ataupun dia punya pendakwah Imam Syafi'i telah sampai dunia Melayu. Tapi kita tak ada bukti. Tapi Allah simpan bukti itu dengan terjumpanya kubur Syekh Abdul Qadir Hussein Alam Shah. Jadi ada kubur tu memberikan satu bukti bahawasanya mazhab Syafi'i telah pun mula diamalkan di tanah Melayu, sebab ada ulama Syafi'i yang telah pun mati di sini. Kemudiannya barulah ada bukti seterusnya.
Sebab kita sejarah ni bercakap tak boleh simbang macam tu. Saya rasalah. Dan rasa tak boleh pakai. You nak kata sesuatu point, you mesti ada bukti. Tak ada bukti, tu sembang gajah boleh terbang. Jadi dia kena ada bukti. Dalam dunia sejarah ni, dia kena bukti. You nak kata begitu, apa bukti dia? Kalau tak ada bukti, gajah boleh terbang kan. Jadi sebab itulah Allah simpan lagi kubur Syekh Abdullah Qaumiri masih ada, ataupun Syekh Abdullah Ghumari ada di Gunung Jerai. Pergi Gunung Jerai, pergilah kubur dia. Sedekah Fatihah, bukannya kubur Yun nak menyembah kubur, tapi sedekah Fatihah dan Qul Huwallah sebagai satu membalas jasa. Dengan jasa dia lah datang jauh-jauh, maka Islamlah dunia Melayu. Dia datang mengislamkan Praung Mahawangsa. Praung Mahawangsa ni lah Raja Kedah. Maka Raja Kedah ketika itu namanya Praung Mahawangsa masuk Islam dan bertukar nama kepada Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah ialah Sultan Kedah yang pertama beragama Islam. Dan Allah takdirkan baru tahun 2018, baru-baru ni, 2018 baru dijumpai kubur dia. Kubur dia baru dijumpai, batu dia pelik daripada batu orang lain sebab batu Sultan tu hebat, besar dan lain macam sikit. Jadi kalau siapa orang Kedah pergi ke pergi ke Pantai Merdeka, jangan duk galak sangat duk mandi air pantai tu, tapi ziarahlah ke kubur Sultan Muzaffar Shah, Sultan pertama yang diislamkan di kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Adapun di kawasan Palembang sudah awal lah. Di Tanah Melayu ni, di Semenanjung Malaysia ni, maka Sultan Praung Mahawangsa, Sultan Muzaffar Shah, dan dijumpai, dan kubur tu telah pun dijaga, diselamatkan dan diletakkan di masjid di 10 km daripada Pantai Merdeka tu. Jadi bermula saat itu sebuah kerajaan telah masuk Islam dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab fiqh dia. Dan berterusanlah mazhab Syafi'i diguna pakai dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dari kerajaan Nusantara, maka lepas tu kerajaan Pasai pula Ibn Battuta. Kerajaan Pasai ni tahun 12 abad ke-12 Masihi. Tadi Praung Mahawangsa tadi abad ke-11 Masihi. Jadi Pasai pun sama juga menerima Islam daripada ulama Hadramaut, maka mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Bahkan Ibn Battuta ketika mana dan pelayaran dia singgah di Pasai, dia kata Raja Pasai ini ialah raja yang bermazhab Syafi'i. Bahkan ada ulama Syafi'i yang dibawa dari Timur Tengah menjadi penasihat-penasihat dia. Bahkan ada masa-masanya dia bersama dengan penasihat dia pergi mengaji. Bahkan waktu dia sampai pun dia tak layan dulu, dia pergi mengaji dulu. Lepas mengaji baru dia layan Ibn Battuta. Jadi nak beritahunya hebatnya ulama dan juga raja-raja ketika itu yang memang pandai mengaji, juga merupakan ulama. Jadi sebab itulah mereka raja-raja yang punya kehebatan. Jadi seterusnya lepas tu kerajaan Kedah, raja-raja diislamkan, maka seluruh masyarakat Islam. Kenapa bila raja Islam, masyarakat semua masuk Islam? Sebab mereka dah biasa dah dengan sembahyang, dah biasa dah dengan puasa pada zaman dahulu tu, puasa berdasarkan agama Dinul Hanif. Bila masuk Islam, maka tidak jauh beza dia dan mereka terus boleh masuk Islam terus tanpa bermasalah nak menukar apa semua kan, tak ada masalah. Cuma di Jawa tu agak pekat sebab ada Borobudur, ada satu pendekatan yang sangat sukar untuk ditembus Jawa tu. Namun pada kurun ke-14 dan ke-15 barulah Jawa berjaya diislamkan dengan adanya Wali Songo. Wali Songo tu daripada Kerajaan Melaka. Jadi Kerajaan Melaka ni juga ialah kerajaan yang paling hebat dalam membawa Islam berasaskan mazhab Syafi'i. Jadi kita tengok Pasai tadi mazhab Syafi'i, Kedah tadi mazhab Syafi'i, sebab ulama-ulama dari Hadramaut yang mengislamkan raja-raja mereka. Kemudiannya di zaman Kedah ni ialah zaman yang sezaman dengan Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi sedang berperang di sana dan menguasai Mesir dan menguasai dunia di sebelah Timur Tengah.
ketika itu juga Kedah sedang bangkit dengan agama Islam dewa, Sultan Muzaffar Shah dan anak-anak dia. Jadi pada zaman itulah Kedah telah pun membantu Sultan Salahuddin Ayyubi dalam pertempurannya berhadapan dengan tentera-tentera salib. Antaranya bantuan yang telah diberikan dalam bidang ekonomi dan perbekalan. Banyaklah dibekalkan barang-barang daripada sini dan juga perbekalan melibat ekonomi. Jadi tengok zaman dulu memang hubungan sangat baik di antara negara-negara Islam yang betul-betul dipegang Islam. Dan Salahuddin Ayyubi ini seorang mazhab Syafi'i. Sebab itulah dia telah berjaya menukarkan Masjid Al-Azhar tu daripada Universiti Al-Azhar, sebuah masjid kepunyaan Syiah yang menjadi pusat pengajian Syiah kepada pusat pengajian Islam. Jadi sebab tu Imam Salahuddin Ayyubi ni telah membina sebuah madrasah Salahiyah yang juga dibuat di sebelah kubur Imam Syafi'i. Dia buat madrasah Salahiyah ni sebab dekat dengan Imam Syafi'i punya kubur. Sebab apa? Sebab dia bermazhab Syafi'i dan madrasah tu akan mengajar mazhab Syafi'i punya metodologi, sebab dia juga mengkebumikan isteri dia sedar berhampiran dengan kubur Imam Syafi'i, dan dia buat madrasah di situ untuk mengajar fiqh mazhab Syafi'i. Jadi bila kerajaan Ayyubiyah itu berlatar belakangkan Syafi'i, maka dia juga membawa Syafi'i. Jadi dunia pada ketika itu, Kedah ketika itu bermazhabkan Syafi'i, sebab dunia ketika itu memang dengan pemimpin-pemimpin utama Salahuddin Ayyubi apa semua daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Maka dia pun memberikan satu kelebihan kepada mazhab Syafi'i untuk berkembang. Kemudiannya oleh kerana kerajaan Ayyubiyah ni memang betul-betul antikan Syiah Fatimiyah ni, akhirnya dia juga menghantar Syekh Ismail Siddiq Al-Adawi. Siddiq Adawi itu orang lain. Syekh Ismail Siddiq. Syekh Ismail Siddiq dihantar Syekh Ismail Siddiq ni pada zaman Malik untuk datang ke Pasai untuk mengubah keadaan di Pasai yang ketika itu ada pengaruh Syiah. Maka diubah keadaan di Pasai. Maka raja pertama daripada mazhab Syafi'i ialah Raja Merah Silu. Merah Silu yang beralirankan Sunni Syafi'i. Jadi Merah Silu ni dianggap sebagai sultan yang pertama yang dijadikan sultan di kawasan tu oleh kerajaan Mamalik daripada Timur Tengah, dan dia menukar namanya daripada Merah Silu kepada Malikus Soleh. Sultan Malikus Soleh. Asal dia Merah Silu, ditukar menjadi Sultan Malikus Soleh. Dan mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi oleh itu banyak kerajaan-kerajaan awal menggunakan mazhab Syafi'i sampai kepada Melaka. Maka Melaka lagi hebat dalam penggunaan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi bila Melaka menggunakan Syafi'i, kita lihat sangat-sangat hebat dan banyak kesannya kepada Malaysia. Jadi Melaka ni bila dia guna mazhab Syafi'i, dia punya buku-buku semua. Kenapa kita rasa kenapa buku-buku Melaka yang datang pada mazhab Syafi'i tak nampak pun? Sebenarnya tak nampak sebab apa? Sebab Melaka dah hebat. Melaka hebat sebab pada zaman Melaka tu ada beberapa orang tokoh-tokoh yang sangat hebat. Zaman Melaka ni daripada 1400 sampai 1500. Itu pada zaman itulah seorang ulama yang hebat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa? Syekhul Islam Zakaria Ansari. Syekhul Islam Zakaria Ansari yang kuburnya ada dekat dengan kubur Imam Syafi'i di Kairah. Jadi Syekhul Islam Zakaria Ansari ini mengarang kitab Fathul Wahhab. Jadi orang-orang Melaka pakai kitab Fathul Wahhab. Orang Melaka pakai kitab yang sebelum-sebelum tu. Ulama sebelum tu mereka pakai kitab Imam Nawawi. Sebab apa? Mereka memang gunakan kitab bahasa Arab. Sebab mereka menggunakan ulama yang memang Arab untuk menyebarkan Islam dan mengajar. Jadi memang ulama-ulama ni bawa kitab Arab. Jadi tak ada kitab Melayu, melainkan sedikit. Kitab Melayu tu kita pun dah hilang habis. Cuma yang kita dapat ambil ialah kitab yang berupa undang-undang.
yang telah pun ditukar daripada kitab kepada undang-undang. Jadi undang-undang itu sebenarnya lah benda yang datang pada kitab. Jadi daripada fiqh tadi ditukar kepada taknin. Ditukar taknin diperundangkan. Jadi mazhab Syafi'i mencapai tahap kehebatan dia, permulaan kehebatan pada zaman Melaka. Iaitu Melaka datangkan tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh hebat iaitu mereka gunakan kitab yang datang, yang terhebat pada zaman itu. Iaitu kitab, kalau macam zaman kita ni, kitab apa yang hebat kan? Ulama apa yang hebat? Kita ada ramai. Syekh Yusuf Qaradawi itu menentang mazhab yang Syafi'i sendiri. Kita ada Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad Zuhaili, dan Syekh yang daripada Syria, daripada Yaman, daripada Mesir, yang ramai sangat-sangat Syafi'i. Tapi pada zaman itu yang paling kemuncak kehebatan ialah Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari hidup pada kerajaan Melaka. Jadi selain daripada itu, ramai lagi syekh-syekh yang hebat. Maka Melaka panggil seorang. Melaka panggil seorang untuk menjadi rektor di Pusat Islam Melaka. Pusat Islam Melaka ialah di mana? Ialah di Pulau Besar. Pulau Besar ialah Pusat Islam Melaka. Anda pergilah dengan Ustaz Muzin yang itu. Pergi Ustaz Muzin, pergi jumpa babi. Kelang kabut kami lari, takut kena sondol dengan babi tu. Jadi macam mana Pulau Besar tu ada babi? Mungkin betul lah apa yang Esko Melaka beritahu, babi berenang daripada Sumatera. Marah Hindun. Kata babi datang ke Sumatera. Datang daripada Sumatera kan. Cuma dia tersilap cakap. Dia kata babi berenang daripada Kalimantan ke Melaka. Oi, jauh tu. Kalimantan jauh bang. Tapi kalau sekadar Palembang tu ya. Sebelum ni saya pergi ke Melaka. Saya pergi naik bot. Orang bot tu kata, saya tanya dia, kalau di sini naik bot pancung je ni, berapa lama? Kita ada buat bantuan di sana. Jadi dia kata kalau naik bot pancung ni, kalau laju 40 minit sampai Melaka, dah sampai seberang sana Indonesia. Tu tara 40 minit naik bot pancung. Kalau naik speed boat lagi lawal. Maksudnya dekat je. Memang babi boleh berenang. Jadi kalau babi boleh berenang, kita tak boleh berenang kan? Terror babi daripada kita kan? Dulu saya boleh berenang, sekarang ni payah dah. Jadi di Pulau Besar di Melaka ni, sekarang tempat babi lah. Dulu tempat pada ulama'. Didatangkan ulama' dunia, daripada seluruh dunia ni datang berhimpun di Melaka. Dan rektor dia lah Syekh Ismail. Kalau kita pergi ke sana, masih ada lagi kubur dia. Syekh Ismail ni ialah cicit kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qadir Jailani, pernah dengar Abdul Qadir Jailani kan? Tokoh tasawuf yang besar. Jadi cicit dia menjadi rektor di situ. Dan cicit dia bawa tok guru dia naik kapal, ramai-ramai datang ke Pulau Besar untuk membuka pusat Islam Melaka yang berasaskan pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka di situlah lahirnya ramai wali-wali songo. 5 orang wali songo belajar di Pulau Besar. Dan 4 lagi datang daripada Pasai. Dia gabung jadi songo 9. Dia pergi beramai-ramai ke Jawa untuk mengislamkan Pulau Jawa. Jadi kita nak bagi tahu kuatnya, hebatnya pada zaman tu orang Melaka ni, mereka punya ulama' dia memang tok-tok Arab yang datang, bawa kitab Arab. Kitab Arab di Pasai mereka ada Zawiyah Kot Kala. Zawiyah Kot Kala ni sebuah pusat pendidikan tinggi, pondok zaman tu, pesantren yang telah mengajar kitab Al-Um. Hebat. Dia mengajar kitab Al-Um, dia mengajar Fathul Wahab, dan itulah kitab yang terhebat Fathul Wahab pada zaman tu. Dan kemudiannya selepas zaman Syekh Zakaria Ansari, maka lahirnya seorang lagi ulama' yang besar, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini juga ulama' besar dalam mazhab Syafi'i, yang juga pada zaman Melaka, kan. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari pun ulama' besar Syafi'i dunia yang juga berada di zaman Melaka, yang juga dipakai oleh orang-orang Melaka kitabnya sebagai rujukan. Jadi yang seterusnya, satu lagi kitab tokoh yang besar zaman Melaka ialah Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami
Ini semua hebat ni, nama Syekh Malibari, Al-Haythami. Ibn Hajar ni dia ada anak murid, nama dia Zainuddin Al-Malibari. Jadi kalau kita buka kitab lama, Ibn Hajar, Malibari, Zakaria Ansari, itu semua sebenarnya satu zaman. Satu zaman, dan zaman bila? Zaman Melaka. Maka sebab itulah Melaka berkiblatkan kepada Timur Tengah, dan buku dia buku-buku bahasa Arab semua. Tak ada buku bahasa Melayu, melainkan sedikit-sedikit yang mereka terjemah. Antaranya dicatat dalam sejarah, Melaka telah pun menghantar kitab Durrul Manzum yang dia dapat hadiah. Maka Durrul Manzum tu dihantar oleh Sultan Mansur Shah ke Pasai untuk Pasai terjemah kan. Sebab Pasai masih lagi ada banyak tempat-tempat pengajian mazhab Syafi'i. Maka bermaksud pada zaman Melaka mereka menggunakan kitab Arab dan juga kitab terjemahan Arab. So perkembangan seterusnya ialah pada zaman Aceh. Zaman Aceh mereka telah kanunkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab negara Aceh Darussalam. Itu lagi hebat. Zaman Melaka, zaman Lakseri, dia tukarkan daripada fiqh Syafi'i itu kepada undang-undang Melaka. Undang-undang Melaka dia ada undang-undang Laut Melaka. Undang Laut Melaka ialah fiqh muamalat. Fiqh muamalat tu terjemah pada takninnya ialah undang-undang Laut Melaka. Yang bukan cerita pasal bab-bab laut, pasal mancing lah apa semua, tak. Yang menceritakan tentang percukaian negara, dasar-dasar luar negara, hubungan dagangan antarabangsa tu semua tu. Jadi kemudiannya tentang fiqh jinayat, maka diterjemahkan fiqh jinayat kepada realiti dengan adanya kitab Qanun Melaka. Qanun Melaka menjadi diterjemah dari fiqh jinayat. Undang-undang Laut Melaka daripada fiqh muamalat, dan daripada undang-undang undang-undang ta'zir, maka terjemahannya ialah undang-undang adat Melaka. Dan ini berterusan. Melaka jatuh pun undang-undang ini berterusan kepada negara-negara atau negeri-negeri yang mewarisi Melaka. Antaranya Perak ada 99 perak. Maka ada undang-undang 99 perak. Berterusanlah kerajaan Melaka disambung oleh kerajaan Perak atau kerajaan Pahang. Kerajaan Perak ni ada keris Tamingsari. Orang Tamingsari hilang. Bodoh betul. Mana Tamingsari hilang? Dia tak tahu fakta sejarah, dia kata Tamingsari hilang. Hantuah tak ada. Itu semua dongengan. Ini semua Melayu bodoh ni. Sebab apa? Dia menghina bangsa dia sendiri. Bangsa dia bangsa yang sangat hebat. Kita dah beritahu dunia Melayu tu hebat. Dari tadi kan. Tiba-tiba orang kata hantuah tak ada. Hantuah ni, hantuah tu. Sebenarnya ada. Dia yang tak tahu. Jadi, keris Tamingsari yang digunakan oleh hantuah tu pun ada pada kerajaan Perak Darul Rizwan. Kalau jumpa keris yang berhulu kan, macam hulu Jawa. Hulu Jawa ni bukan macam hulu Melayu. Hulu Melayu tu dia ada berkerawang-kerawang. Hulu Jawa ni dia straight aja. Saya pernah tengok keris dalam bilik Ana tu, dia straight lah, tu Jawa. Jadi keris Tamingsari tu ada pada Sultan Nazrin sekarang ni. Kalau Petabalan tu tengok dia ada keris Tamingsari yang dibuka, dia pegang tu Tamingsari. Itu penerusan kerajaan Melaka sebenarnya. Jadi undang-undang 99 perak diteruskan dan sebagainya. Sampailah kepada kita merdeka. Bila merdeka, hilanglah undang-undang itu. Okey, hilanglah undang-undang tu. Jadi saya shortkan sampai kepada merdeka dan ada lagi beberapa minit untuk masuk kepada Malaysia. Tak ada. Tapi boleh masuk sekejap. Bila merdeka aja, kita masih lagi ada sakibaki agama yang diundang-undangkan. Maka diundang-undanglah, diberikan hak untuk mengundangkan. Tahun 1960, 1957 kita merdeka. Geduk 1960 barulah dapat kita memasukkan undang-undang Islam dalam tu. Maka namakan sebagai undang-undang syariah dalam tu. Diubah pada tahun 1965 diubah supaya mendekat sikit pada Islam. Kemudiannya diubah di tahun 1980 dan sekarang ni kita sedang nak buat perubahan yang seterusnya pada undang-undang Islam. Mana undang-undang Islam dalam perlembagaan kita? Itulah yang disebut sebagai 355.
355 itulah undang-undang yang dibenarkan kepada perundangan syariah di semua negeri-negeri untuk diamalkan pada undang-undang Islam. Jadi dalam undang Islam tu ada satu bab melibatkan pengamalan perkara-perkara ibadah. Jadi pada semua negeri-negeri, dah pernah kita tengok sejarah ni, baru termasuk undang sikit. Pada semua negeri-negeri telah pun tercatat, melainkan Perlis saja. Perlis tak ada. Perlis ada disebut 4 mazhab. Tapi pada 13 buah negeri yang lain menyebut secara jelas semua perkara-perkara ibadah dan munakahat hendaklah dirujuk pada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun jinayat dan juga muamalat tidak ada keperluan untuk merujuk khusus kepada mazhab Syafi'i. Dia boleh merentas mazhab. Adapun munakahat dan juga ibadat hendaklah merujuk kepada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita lihat kepada di wilayah Persekutuan, kita duduk di Kuala Lumpur, maka di Kuala Lumpur jelas dalam Akta Pentadbiran wilayah Persekutuan ada Seksyen 39. Akta Pentadbiran Agama Islam wilayah Persekutuan Seksyen 39 secara jelas menunjukkan bahawasanya hendaklah menggunakan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkara-perkara yang melibatkan ibadat. Tak boleh ajar benda-benda lain selain daripada mazhab Syafi'i. Kalau nak mengajar mazhab selain daripada Syafi'i boleh dalam pengajian-pengajian khusus. Pengajian khusus di universiti, pengajian yang khusus untuk bincang tajuk dia memang dah merentah mazhab. Tak apa. Tapi kalau sengaja je nak diajar di surau masjid dengan mengajar benda selain daripada mazhab Syafi'i dan juga menyalahkan mazhab Syafi'i dengan mendatangkan mazhab lain, itu satu kesalahan dalam enactment dan juga Akta Pentadbiran Agama Islam Persekutuan atau negeri-negeri lain. 13 buah negeri satu kesalahan sebenarnya. Jadi antum kena tahu kekuatan mazhab Syafi'i sepanjang zaman memang hebat, dan bila melibatkan kita nak belajar mazhab Syafi'i, dia mesti tengok undang-undang. Jadi penting mazhab Syafi'i apa? Sebab dia mazhab yang diperundangkan. Dia mazhab yang diperundangkan. Maka setiap perkara melibatkan fiqh dan munakahat hendaklah menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau dia mengajar lain daripada Syafi'i, maka menjadi satu kesalahan dan boleh diambil tindakan oleh undang-undang. Dan sebab tu belajar mazhab Syafi'i dan dia akan dan mazhab Syafi'i sekarang ni telah pun ditakninkan. Apa yang ada sekarang ni ialah syariat, tasyri', taknin. Syariat ni benda yang datang dari Quran dan sunnah. Tasyri' itu ialah benda yang telah dibahas oleh para ulama'. Ulama' bahaskan begitu, begini, begitu, begini. Taknin, satu aja yang diambil. Jadi syariat jelas, Quran ada, hadis ada. Tasyri' jelas, ulama' tu bahas. Ulama' mazhab ni kata gini, ulama' mazhab ni kata begini. Taknin, dia ambil satu aja. Jadi bila taknin di Malaysia ni, dia tak ambil lah mazhab lain, dia ambil mazhab Syafi'i je. Maka dalam proses taknin telah memberikan satu kelebihan kepada mazhab Syafi'i, iaitu mazhab yang telah ditaknin, diperundangkan. Jadi jangan terkeliru. Bukan ke macam ni ke macam ni. Itu namanya proses tasyri'. Tasyri' ni perbahasan ulama'. Adapun proses taknin, kita nak jadikan dia benda yang dipegang dalam negara Malaysia, dia perlu ditaknin dan diperundangkan. Dikeluarkan daripada buku fiqh kepada bahasa undang-undang dan digazetkan sebagai undang-undang. Itu namanya proses taknin. Proses membumikan untuk diamalkan. Maka dia ada proses taknin. Proses diambil daripada fiqh, setelah dibahas-bahas, kemudian diletakkan dalam undang-undang untuk dilaksanakan, untuk dibuat satu benda yang menjadi penilaian salah atau betul. Itu jadi benda melibatkan taknin. Jadi mazhab Syafi'i ialah mazhab yang telah ditakninkan dalam kita punya undang-undang di Malaysia ni. Jadi saya rasa sekat dulu. Kalau ada nak tanya, kita buka dalam masa tempoh masa 5 hingga 10 minit. Silakan. InsyaAllah jika ada yang mau bertanya, boleh tulis ruangan chat ataupun tanya satu direct.
Seperti biasa, kalau tak ada soalan, saya akan menyoal. Orang yang akan saya soal pertama ialah orang yang tidak buka video, ialah orang yang akan disoal pertama. Yang ada video akan menjadi orang yang lambat disoal. Ustaz. Ana tanya. Apa dia? Apa? Oh ni, mungkin soalan ni tak ada kena-mengena dengan Okey, kalau tak tajuk ada pun. kena-mengena tak apa, kita bincang waktu lain. Ini nak soalan yang kena-mengena aja. Oh Allah. Okey Ustaz. Sila orang lain. Ustaz ada dekat ruangan chat. Ada yang tanya, apa pendapat Ustaz berkaitan Wahabi? Adakah Wahabi ni sesat? Dan ada kaitan dengan isu Mufti Perlis. Okey, itu soalan tak termasuk dalam kita punya perbincangan. Membuang masa bincang bab Wahabi ni. Ratus tahun dah bincang dah. Okey, yang berkaitan dengan isu kita hari ni. Ustaz, Ana ada soalan juga. Apa yang kita maklum dekat Malaysia ni kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i kan. Boleh tak kalau kita nak guna mazhab selain Imam Syafi'i? Dan kalau boleh, suatu bila untuk kita dapat menggunakan mazhab selain mazhab Imam Syafi'i? Boleh Ustaz jelaskan tak? Okey, siapa Sam 5? Sam 5 telah belajar perundangan Islam. Sam 5 siapa? Lukman. Sam 5 mesti boleh jawab. Lepas tu Imam left terus. Macam tahu-tahu anak suruh dia terangkan. Okey. Adakah bila telah pun ditakninkan, tak boleh pakai mazhab lain? Sebenarnya dalam taknin tadi telah disebut. Hendaklah menggunakan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkara-perkara melibat ibadat dan menakahat. Tujuan dia untuk centralize. Tetapi sekiranya mazhab Syafi'i tidak mampu untuk diaplikasikan, ketika itu barulah mengambil pandangan yang merentas mazhab. Sebagai contoh, kita nak puasa nanti kan, ada bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kalau mazhab Syafi'i mesti menggunakan beras. Tapi zaman sekarang ni nak aplikasikan beras agak sukar. Nanti HCP kena letak kepuk beras kat situ. Jadi ada masalah tikus lah apa semua kan. Harga beras tu akan jatuh dan sebagainya. Jadi tidak sesuai menggunakan beras, maka ketika itu mazhab Syafi'i tidak begitu sesuai diaplikasikan. Bukan tak betul, tapi tidak sesuai. Ketika itu boleh merentas mazhab. Siapa yang memilih? Mufti yang pilih. Mufti akan pilih merentas mazhab ni, maka boleh mengambil pandangan mazhab Malik yang mengatakan boleh bayar nilaian. Bayar bukan nilaian ni. Nilai beras tadi berapa? Banyak tu bayar. Okey. Jadi bila melibatkan begitu juga macam sekarang ni, tak sesuai sembahyang Jumaat. Dululah masa PKP yang ketat dulu. Hanya 12 orang je boleh. Lepas tu hanya 100 orang boleh. Jadi memang mazhab Syafi'i asalnya tak boleh. Sebab kaul Qadim mengatakan 4 orang dah boleh dah. Kaul Jadid 40 orang. Jadi yang kita pakai sekarang ni kaul Jadid 40 orang. Tapi dulu semasa 12 orang tu kita pakai kaul Qadim. Sekaligus menjawab soalan tadi. Kaul Qadim, kaul Jadid. Jadi kaul Jadid ialah kaul yang akan diguna pakai secara dipentas secara utamanya, tetapi sekiranya ada keperluan maka boleh guna pakai kaul Qadim. Macam mana yang berlaku pada hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Kalau Qadim kata 4 orang dah sah sembahyang Jumaat. Jadi orang yang masa zaman Covid tengah bermasalah segi SOP dulu, maka 12 orang tu dah menyelesaikan kewajipan berjumaat. Sebab asalnya pada kaul Qadim 4 orang dah cukup dah. Okey. Jadi setiap kaul itu tidak akan dipadam. Kaul Jadid ke kaul Qadim ke, kaul Qadim walaupun kaul Jadid walaupun kaul yang tertinggi, tapi dia tidak memadamkan. Dia tidak menasahkan kaul Qadim. Dia hanya sekadar untuk menjadi
kaul yang tertinggi je. Kau jadi ke kaul tertinggi. Tapi kaul qadim akan disimpan dalam poket ilmu. Simpan poket ilmu bila nak keluar? Bila sampai masanya baru keluar. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada saya akan tanya pada seorang muslimin, seorang muslimat. Ustaz, satu lagi Ustaz. Apa dia? Okey, contohnya kalau macam Ustaz kata tadi kita sekiranya mazhab Syafi'i tak boleh digunakan, baru kita boleh guna mazhab lain kan? Yes. So kalau contohnya dalam pasca PKP ni, kita tak boleh merentas negeri, merentas daerah. Yeah. Tapi kita melanggar merentas daerah tu untuk pergi solat Jumaat. Macam mana Ustaz? Merentas daerah untuk pergi solat Jumaat. tak apa je. Merentas daerah ni bukannya hukum syariat. Dia hukum taklifi yang melibatkan qanun wada'i. Qanun wada'i ni boleh langgar kalau tak ada masalah. Qanun wada'i ni adalah undang-undang tempatan. Undang-undang tempatan sama ada undang-undang polis, MCO, PKN apa semua ni, itulah qanun wada'i. Termasuklah traffic light apa semua, tu qanun wada'i. Jadi qanun wada'i ni boleh langgar. Boleh langgar sekiranya tidak menjejaskan, termasuk juga undang-undang kuizum. Sekiranya tidak menjejaskan undang-undang, dia boleh dilanggar sebab dia bukan undang-undang Tuhan. Tapi kalau menjejaskan keperluan, dia wajib diambil tindakan. Sebagai contoh, traffic light depan bomba tu kan. Apa kejadahnya kalau pukul 3 pagi duk tunggu traffic light tu merah kan? Pukul 3 pagi, traffic light tu merah, awak tunggu. Itu tak cerdik nama dia. Tapi, so awak boleh redah tak? Boleh redah. Sebab tidak ada masalah di situ. Maka traffic light pukul 3 pagi, walaupun dia merah, tak ada masalah. Awak boleh langgar je. Tak ada kesalahan pun. Tapi kalau ada keperluan yang melibatkan masalah, kepentingan-kepentingan, 3 petang. Pukul 3 petang, awak tengok kereta banyak kan? Awak wajib berhenti. Lampu merah, wajib berhenti. Pukul 3 petang. Sebab kereta simpang siur penuh. Kalau awak langgar juga, awak akan menghilangkan masalah. Awak mendatangkan mudarat. Masalah lawan ni mudarat. Awak telah mendatangkan mudarat dengan melanggar traffic light, dengan melanggar orang, dengan hitungan ini, habis rosak. So, wajib taat. Jadi undang-undang kuizum pun sama juga. Mana-mana undang-undang yang undang asalnya wajib taat, tapi kalau ada masalah, tak wajib. Undang-undang kata tak boleh keluar asrama lepas pukul 11. Tiba-tiba terbakar asrama tu. Wajib keluar tak? Bodoh tak keluar, lari lah. Keluar. Ada masalah nak menyelamatkan diri. Keluarlah. Tak boleh ni. Ustaz Muhsin kata tak boleh keluar asrama lepas pukul 11. Terbakar pukul 2 pagi. Ni wiskut ni jangan sebut lah ni. Jumaat ni sebagai contoh aja. Larilah keluar. Boleh langgar kalau ada masalah yang nak menyelamatkan nyawa, agama, akal. Dan itu masalah semua. Okey, itu undang-undang yang melibatkan undang-undang. Okey. Masuk dinul halil. Bukan dinul halil. Dinul hanif. Dinul hanif, agama al-hanif. Dinul hanif ni adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Diteruskan oleh Nabi Ismail AS dan terus oleh Nabi Muhammad SAW. Sampailah keluarnya syariat Nabi Muhammad sendiri. Itu namanya dinul hanif. Hanif. Quran sebut hanifah muslimau. Hanifah. Jadi dinul hanif tu. Okey, last satu soalan. Okey, sekiranya ada ulama daripada luar mengajar mazhab lain, maka tidak wajib
untuk mengikut dia dan dia telah pun melakukan kesalahan di Malaysia. Kesalahan ni bukan segi syariat tak ada hal, tapi kesalahan segi sivil. Undang-undang sivil kita, iaitu dalam perkara undang sivil ni ada bab undang-undang kuasa negeri. Kuasa negeri itu ada undang-undang tentang agama. Pada kuasa negeri diberikan 355 tu. Jadi tu ada kuasa negeri. Dia telah melanggar undang-undang kuasa negeri, iaitu tentang melibatkan agama. Seksyen 39, orang luar ke apa ke tak boleh mengajar selain pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Melainkan tajuk pembentangan dia, tajuk pengajian dia perbandingan mazhab. Okey, itu tak apa. Kalau tajuk perbandingan mazhab tak apa. Tapi kalau tajuk dia fiqah, bersembahyang, dia bawa cara lain. Dia bawa cara lain bukan sebab salah, sebab cara dia tu mungkin daripada mazhab Hanafi, mungkin mazhab Hambali, boleh, betul. Kalau dia nak amalkan seorang-seorang, biar, tak apa. Sebab pandangan itu juga betul pada mazhab lain. Tapi kalau nak diajar di hadapan masyarakat, itu suatu kesalahan sebab mendatangkan kekeliruan. Kalau dia lawan pula mazhab Syafi'i dengan membawa dalil mazhab lain, maka akan menimbul kekeliruan, itu satu kesalahan. Sebab kalau dia nak bincang apple to apple, bukannya apple dengan oren. Jadi apple dengan oren memang berbeza. Kita bincang mazhab Syafi'i, lepas salam boleh seraup muka. Dia bawa mazhab Hanafi, memanglah tak sama. Dia bawa mazhab Hambali, memang tak sama. Jadi tak sama jangan bawa. Kalau bawa, salah. Okey. Jadi yang rasa sekat dulu. Terima kasih pada Ustaz Adlan kerana memberi peluang untuk kita kongsi bersama. Walaupun banyak sejarah hari ini, sikit saja yang melibatkan undang-undang, tapi sebenarnya sejarah tu saya cerita undang-undang. Nak memberikan base kita untuk undang-undang Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i memang telah berakar umbi lebih 1000 tahun di bumi Melayu ni. Sebab itulah dia dijadikan undang-undang. Bukan sekadar zaman sekarang dia buat undang-undang. Zaman daripada zaman Pasai lagi. Zaman Melaka lagi. Zaman Aceh lagi. Bahkan zaman Aceh diletakkan dalam konon dia tentang kewujudan mazhab Syafi'i untuk dirujuk sebagai mazhab utama. Jadi sampai zaman sekarang diundang-undangkan dia. Okey. Siru ala barakatillah, teruskan pengajian jihad untuk ilmu antum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.